الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وإمامنا محمد نبي الرحمة وشفيع الأمة وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى فقد فاز المتقون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kepada Allah dengan mengikut segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan, sebaik-baik bekalan ialah bertakwa kepada Allah. Maka sesungguhnya berjayalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Apabila kita memperingati peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disambut oleh umat Islam di seluruh dunia, peristiwa yang besar dalam sejarah Islam, kita mestilah memahami tujuan hijrah yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Ta'ala, "Udhina lilladhina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allah ala nasrihim laqadir alladhina ukhriju min diyarihim bighairi haqq illa an yaqulu rabbuna Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور." Diizinkan kepada orang-orang yang diperangi, sesungguhnya mereka telah dizalimi, dan Allah Maha berkuasa untuk memberi pertolongan kepada mereka. Mereka itu ialah orang-orang yang dihalau dari tanah air mereka, yakni Makkah Al-Mukarramah. Tidak ada kesalahan yang dibuat, melainkan kerana mereka berkata, Rabbuna Allah, Tuhan yang menjadi dan mentadbir urusan kami ialah Allah. Kalau sekiranya Allah tidak menjadikan manusia itu berlawanan di antara satu dengan yang lain, golongan Islam berlawan dengan golongan yang menentangnya, nescaya dibinasakanlah rumah-rumah ibadat penganut agama Yahudi, gereja-gereja penganut Kristian,
sembahyang-sembahyang dan masjid-masjid yang disebut di dalamnya nama Allah sebanyak-banyaknya. Allah berjanji menolong sesiapa yang menolong berjuang bagi menegakkan agamanya. Sesungguhnya Allah itu maha kuat lagi maha perkasa. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka kuasa memerintah negeri, mereka mendirikan sembahyang, mereka menunaikan zakat, mereka menyuruh kepada yang baik, dan mereka mencegah kemungkaran, dan bagi Allah sahajalah akibat kesudahan segala urusan. Hijrah adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala supaya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah dihalang untuk beramal dengan hukum Islam seluruhnya di Makkahul Mukarramah. Kerana syarat untuk beramal dengan seluruh hukum Islam itu wajib adanya sebuah kerajaan yang mendaulatkan syariat Allah Subhanahu wa taala yang adil. Apabila Mekah tidak diizinkan, hendaklah dicari negeri yang lain yang bersedia untuk menerimanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari negeri lain. Ditemukan Al-Madinatul Munawwarah. Apabila penduduknya di kalangan kabilah Aus dan Khazraj menerima tawaran Islam yang memberi kebahagiaan dunia dan akhirat, tawaran yang dikemukakan kepada mereka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tawaran yang dijanjikan oleh Allah, kemenangan dunia dan kemenangan di hari akhirat. Apabila mereka menerima tawaran itu, mereka bersedia untuk berjuang menegakkan Islam di bumi mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah untuk mendirikan sebuah kerajaan yang menjadi syarat syariat Islam itu diamalkan seluruhnya. Di sana banyak hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quranul Karim. Syarat untuk melaksanakan mestilah adanya sebuah kerajaan yang berdaulat. Para ulama menyatakan kaedah ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna perkara yang wajib, malaikat dengannya, maka perkara itu menjadi wajib. Seseorang itu tidak boleh mendirikan sembahyang sekiranya tidak berwuduk, maka berwuduk wajib bagi mendirikan sembahyang yang wajib. Seseorang itu wajib menutup aurat dengan pakaian yang sempurna, maka wajib mencari pakaian yang sempurna untuk mendirikan sembahyang yang diwajibkan. Begitulah wajibnya didirikan kerajaan bagi melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mestilah disampaikan ke seluruh dunia, kepada semua bangsa, bukan sahaja kepada bangsa Arab, bukan sahaja di zamannya, bukan sahaja di negerinya, hendaklah disebarkan seluruh dunia. Maka Islam menghadapi musuh yang ramai yang datang dari segenap penjuru. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan berperang, berjihad sehingga berperang untuk menegakkan Islam. Dan peperangan yang teratur memerlukan sebuah kerajaan
yang adil dan baik, yang memimpin dengan peraturan dan undang-undangnya. Maka mendirikan negara Islam di Madinah adalah untuk menyampaikan Islam ke seluruh dunia dan melindungi Islam itu dengan bala tentera bagi melawan musuh-musuhnya yang menghalang tersebarnya Islam ke seluruh dunia. Dan Islam adalah ajaran yang adil, rahmat Allah kepada seluruh alam, tidak memaksa manusia menganut Islam. Tetapi manusia dicengkam oleh penindasan dan kezaliman di kalangan sesama manusia. Sebelum menangnya Islam, manusia berbunuh di antara satu sama lain dengan perbezaan agama dan bangsa. Sekiranya Yahudi menang, Yahudi membunuh penganut Kristian dan agama-agama yang lain. Sekiranya Kristian yang menang, Kristian menindas dan membunuh penganut agama-agama yang lain. Sekiranya agama lain, Hindu, Buddha yang menang, mereka membunuh penganut yang bukan agamanya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintah negara Islam yang ditegakkan itu mengawal kehidupan manusia. Di samping mengajak manusia kepada agama Islam, Islam adalah tunduk dengan hati, secara rela, bukan dengan paksaan. Tidak memaksa orang masuk Islam. Dalam masa yang sama, tidak mengganggu penganut agama lain dan menghalang penindasan di kalangan sesama manusia yang berbeza agama. Dan Islam mewajibkan Islam itu disampaikan dengan menunjukkan hukum yang adil kepada seluruh manusia, memerlukan sebuah kerajaan yang kuat. Allah Subhanahu wa ta'ala membuktikan setelah Islam mencapai kemenangan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkembang selepasnya di zaman para sahabat dan zaman tabi'in yang beramal dengan seluruh ajaran Islam, masyarakat manusia berbagai agama berada di bawah kerajaan Islam yang adil, menyebabkan berduyun-duyun datang menganut Islam, menunjukkan Islam sebenarnya adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil menunjukkan bahawa kerajaan Islam tidak memaksa penganut agama lain. Sehingga hari ini masih ada penganut agama yang bukan Islam di tengah-tengah masyarakat Islam. Mereka tidak ditindas sebagaimana berlaku dalam masyarakat yang bukan Islam di seluruh dunia. Maka hijrah mengubah kehidupan manusia kepada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sebenarnya dirasakan oleh seluruh manusia. Dan hijrah adalah menunaikan janji Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat Islam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjanjikan Islam adalah tinggi mengatasi segala yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وعد الله الذين آمنوا منكم عملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh di kalangan kamu, amal berjihad untuk menegakkan Islam, Allah akan jadikan mereka golongan yang memerintah di bumi, dan Allah jadikan agama Islam yang direda berkuasa. Lalu Allah menukarkan keadaan
daripada ketakutan kepada keamanan. Dalam keadaan mereka itu mengabdikan diri kepadaku, yakni Allah, dan mereka tidak menyekutuiku, yakni Allah, dengan sesuatu yang lain. Dan sesiapa yang kufur selepas itu, mereka itulah orang-orang yang fasik. Barakallahu li wa lakum fil kitab was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول نستغفر الله العظيم نستغفر الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الأسماء الحسنى والصفات العلى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwanya, dan janganlah kamu mati malaikat dalam keadaan kamu menjadi orang-orang Islam. Marilah kita menghisap diri masing-masing sebelum kita dihadapkan di hadapan Allah untuk dihisap pada hari yang dinyatakan oleh Allah, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari yang tiada memberi guna oleh harta benda dan anak pinak, malaikat mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang sejahtera. Marilah kita berpegang teguh dengan petunjuk Islam, pesaka yang ditinggalkan oleh Nabi kesayangan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menyelamatkan kita di dunia sehingga hari akhirat. Seterusnya kita tidak lupa untuk sentiasa berselawat kepadanya, kerana perintah Allah dengan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya sentiasa berselawat ke atas Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu dan ucap salamlah kamu ke atasnya dengan sesungguh-sungguhnya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya marrah sallallahu alaihi biha 10. Sesiapa yang berselawat ke atasku satu selawat, nescaya Allah berselawat ke atasnya 10 selawat. Sesungguhnya Allah menugaskan malaikatnya untuk menyampaikan selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi melayakkan kita bersamanya dan mendapat syafaatnya pada hari kiamat kelak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين والدعاة والمجاهدين والمظلومين والمستضعفين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي الشام وفي كشمير وفي الشيشان وفي برما وفي كل مكان. اللهم دمر الكفرة والمنافقين وأهلك أعداءك أعداء الدين، لا سيما اليهود والمشركين والصليبيين والعلمانيين. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نحورهم. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وسلطاننا. اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها وباركتها يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أعلنا وما أسررنا، وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.